Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita bersama di siaran khas Malaysia bersama Palestin sempena dengan Perhimpunan Malaysia bersama Palestin yang berlangsung di Axiata Arena di Bukit Jalil. Dan sudah tentulah ini merupakan satu perhimpunan yang cukup penting sebenarnya dalam usaha kita untuk terus menyatakan pendirian kita menentang kekejaman yang dilakukan oleh Israel kepada saudara-saudara kita di Palestin, terutamanya di Gaza. Dan sudah pastilah ini juga menunjukkan tentang betapa rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengutuk tindakan kejam yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Dan sudah pastilah melalui perhimpunan Malaysia bersama Palestin yang berlangsung di Axiata Arena di Bukit Jalil ini terus menunjukkan tentang sokongan kita kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sebenarnya di wilayah Gaza. Dan sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang berada bersama saya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, apa kata kalau kita terlebih dahulu bersama dengan rakan kami iaitu saudara Amiruddin Ahmad, wartawan kami yang sudah pun berada di Axiata Arena Bukit Jalil untuk mengetahui tentang kedudukan semasa di sana. Silakan Amiruddin. To the West Bank and to all Palestine. Ya, Syakawi, malam ini sekali lagi rakyat Malaysia berhimpun di Axiata Arena Bukit Jalil bagi menunjukkan sokongan terhadap rakyat Palestin yang mana ketika ini menghadapi ujian yang cukup getir apabila bumi mereka diserang secara udara oleh rejim Zionis Israel sejak 7 Oktober lalu. Memasuki minggu ketiga, wilayah Gaza masih lagi dihujani serangan demi serangan sekaligus kesusahan dan kemarahan antarabangsa yang mana masyarakat memandang kejadian ini disifatkan menjurus kepada bencana kemanusiaan selain disifatkan paling teruk dalam era moden. Dan untuk makluman anda, perhimpunan pada malam ini juga merupakan kesinambungan daripada beberapa siri himpunan di negara kita yang telah dianjurkan sebelum ini. Dan ketika ini sedang berlangsungnya ucapan dan juga sesi pidato yang disampaikan oleh individu yang pernah menjejakkan kaki ke bumi Palestin bagi menyalurkan sumbangan kemanusiaan dan juga perkongsian cerita daripada warga Palestin yang berada di negara Malaysia sendiri. Dan sementara nanti juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan menyampaikan amanat khas pada perhimpunan malam ini. Semalam pengurusi serantau Muslim Hakim Muhammad Nur yang juga salah seorang sekretariat program berkata himpunan ini menyasarkan 3 objektif utama iaitu untuk menghentikan peperangan di Palestin, menghentikan tindakan membunuh kanak-kanak, wanita dan juga orang tidak berupaya di wilayah bergolak itu, dan ketiga sebagai kesatuan suara umat Islam di seluruh dunia. Himpunan ini juga bakal diteruskan di negeri-negeri lain dan dalam sesi jelajah 1 juta pembela Palestin yang akan dimulakan di Stadium Hang Jebat di Melaka pada 29 Oktober ini. Dan dengan suasana di sini dapat saya merasakan semangat kesatuan rakyat Malaysia sentiasa ada untuk rakyat Palestin yang kini berjuang untuk mempertahankan bumi dan juga tanah air mereka sendiri. Sekian sahaja dapat saya kongsikan dari Axiata Arena Bukit Jalil, Syakawi. Kita kembali semula ke Wisma Bernama. Baik, terima kasih banyak-banyak saudara Amiruddin Ahmad yang berada di Axiata Arena di Bukit Jalil. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan 2 tetamu hebat yang sudah pun berada bersama dengan saya untuk bercakap tentang isu yang menjadi pilihan kita ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada rakan yang dekat dengan saya ini, itu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam yang merupakan profesor di Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Sihat, ya. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang istimewa sebenarnya. Jadi jutaan terima kasih juga dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Nazari Ismail, iaitu pengarah di Pusat Pengajian Palestin Hashim Sani di Universiti Melaya. Jadi Prof, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, mungkin menarik juga lah Prof ya. Sementara kita menunggu sebenarnya, kita juga menunggu sebenarnya amanat khas dan juga ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri sempena dengan Perhimpunan Malaysia bersama Palestin nanti. Tetapi dalam masa yang terlaluang ini, saya juga nak
dapat pandangan Prof. Dr. Nazari terlebih dahulu lah. Kalau kita lihat daripada apa yang sedang berlaku di Palestin ataupun khususnya di Gaza itu sendiri, apakah dah 17 hari sebenarnya kekejaman dilakukan oleh tentera Israel sendiri apabila menyerang Gaza tanpa rasa peri kemanusiaan, tanpa ada rasa belas kasihan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita simpulkan tentang apa yang sedang berlaku di Gaza ketika ini, Prof? Okay, terima kasih. Pertama sekali kita kena sedar bahawa kekejaman ini bukannya semenjak 7 Oktober atau 17 hari. Dia telah berlaku semenjak sebelum Perang Dunia Kedua lagi. Betul. Sebenarnya. Apabila golongan Zionis datang dari Eropah dengan projek Zionisnya datang ke bumi Palestin dengan agenda untuk dipanggil dalam bahasa Inggerisnya Settler Colonialism Project. Settler Colonialism maknanya menjajah dan juga untuk mengeluarkan orang asal di Palestin dan menggantikan dengan orang-orang Yahudi. Yeah. Jadi ini projek ini bermula 1875 lagi dan telah berlaku, saya sebut tadi, semasa zaman British memerintah selepas jatuhnya Ottoman Empire 1917. Semenjak itu dia telah melakukan kekejaman, sebagai contoh pada tahun 1948 sampai yang paling masyhur adalah pembunuhan beramai-ramai di satu kampung nama Deir Yassin. Ratus-ratus orang-orang Palestin, orang kampung itu telah dibunuh, dimasukkan dalam rumah, dibakarnya, kepala mereka diketuk dengan kayu berpecah, ditembak mati dan sebagainya. Dan dia berlarutan selepas itu sehingga hari ini. Jadi kekejaman ini sebenarnya sentiasa berlaku, cuma dia tidak mendapat liputan yang oleh berita, yang meluas oleh berita-berita kerana lama berlaku dan orang pun fokus benda lain. Sebagai contoh, sebelum berlakunya serangan Hamas pada 7 Oktober, mereka telah melakukan kekejaman di tebing barat. Mereka telah memenjarakan sekarang ni ribuan orang Palestin di dalam penjara, wanita dan budak-budak kecil pun. Mereka serang kampung di tebing barat dan membunuh rakyat Palestin di sana, merampas tanah mereka. Petani-petani yang nak pergi bercucuk tanam pokok zaitun ditembak. Jadi ini berlaku. Orang yang nak pergi masjid, ada yang kena tembak di Masjid Al-Aqsa. Orang dalam masjid semayang, dia halau keluar dan sebagainya. Jadi kekejaman ini dah lama sebenarnya. Dan ini adalah usaha mereka untuk memastikan rakyat Palestin putus asa dan meninggalkan bumi Palestin supaya projek Zionis, iaitu tempat itu keseluruhannya dimiliki dan diduduki dan dikawal hanya untuk orang-orang berbangsa Yahudi. Ini Zionis. Bukan semua orang Yahudi setuju ni. Saya sebut ni adalah projek Zionis. Zionis ni berpendapat seperti itu. Ramai orang Yahudi tak setuju, tapi dia teruskan dengan projek ini. Dan projek ini memerlukan orang-orang Palestin ni keluar. Kalau tidak, dia tak jadi projek. Dia panggil Homeland for the Jews tadi, ataupun tanah air untuk orang Yahudi sahaja. Okay. Baik, saya nak petik daripada apa yang disebut oleh Profesor Dr. Nazri, Dr. Mizan ya. Ianya sudah lama berlaku sebenarnya, seperti apa yang disebut oleh Dr. Nazri sendiri. Tetapi yang menyedihkan, tak ada pun negara-negara besar terutamanya lah yang cuba untuk campur tangan menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh pihak Israel ataupun apa yang kita sebut sebagai puak Zionis ini terhadap rakyat Palestin sendiri. Kenapa ini berlaku sebenarnya? Terima kasih Saudara Syakawi, juga Prof. Nazri atas peluang ni. Jadi nak menjawab persoalan daripada Syakawi tentang kenapa tidak ada tindakan, saya boleh simpulkan dan sedikit saya kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh Prof. Nazri pun tadi, bahawa rata-rata dunia, terutamanya sekali Barat pada hari ini, mereka hidup dalam satu situasi yang dipanggil the state of denial. Mereka cuba menafikan. Jadi kalau kita lihat, ya betul, Syakawi pun sebut,
17 hari perkara ini telah berlaku dan kematian lebih kurang dianggarkan 1,300, 1,200 hingga 1,300 di pihak Israel dan hari ini sudah melebihi 5,000 di pihak Palestin. Tetapi dia sebenarnya bukan hanya 17 hari yang lalu, tapi sebenarnya sebelum-sebelum ni. Dan per tahun kematian yang diakibatkan oleh tindakan ganas dan juga kejam Zionis Israel ini menjangkau ribuan dan bukan satu tahun malah bertahun-tahun. Jadi kalau kita lihat apa yang dibandingkan dengan perbuatan yang baru ini, walaupun kita tidak menyetujui keganasan dan memang saya pun mengkaji pemikiran radikal dan sebagainya, memang kita tidak bersetuju dengan aktiviti keganasan, tetapi untuk kita menghukum Hamas atas tindakan itu tanpa kita memahami the root causes ataupun punca kepada semua permasalahan ini tidak adil sama sekali. Dan malah hari ini kalaulah Israel mengebom the whole Gaza sampai hancur jadi debu dan sebagainya, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi ribuan akan bangun dengan rasa dendam, rasa benci, rasa marah dan akan dimanifestasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang mereka panggil teroris. Tapi siapa yang menjadikan mereka teroris, kan? Dan kita pun kena faham satu perkara yang jelas, kalau tidak ada sebab, Hamas tidak akan menyerang mereka. Ini pastinya bersebab. Dan berbalik kepada persoalan yang ditanya oleh Syakawi tadi, bahawa kenapa tidak ada kuasa besar yang mahu menyelesaikan masalah ini, dan saya boleh kata mereka rata-ratanya, satunya living in the state of denial, cuba menafikan walaupun perkara itu betul. Yang keduanya peranan oleh lobbyis Jewish ataupun Yahudi tadi, Zionis terutama sekali di banyak negara yang mana mereka mencatur politik, pemimpin-pemimpin dan sebagainya itu yang mana pro kepada mereka. Itu yang berlaku. Dan ianya jelas adalah hipokrisi. Dan kalau kita lihat hari ini, tidak ada satu pun negara barat yang kita kata yang betul-betul bersimpati, kecuali mungkin ada Ireland, adalah beberapa negara lain termasuk Venezuela kalau tak silap saya. Tetapi realitinya, majoritinya kita tidak boleh mengharapkan mereka untuk menyokong dan juga membela umat Islam. Dan sudah sampai masanya umat Islam itu sendiri perlu kuat dan perlu gagah. Barulah mereka akan tarik handbrake. Kalau tidak, dia akan lanyak kita semaunya. Itulah hakikatnya. Baik, Abang Ali, Prof. Dr. Nazri ada pandangan tersendiri. Kenapa situasi sebegini wujud sebenarnya apabila ianya melibatkan negara-negara besar? Dan kalau kita pergi secara detail pun, kita lihat macam Majlis Keselamatan PBB sendiri seolah-olah tak terdaya untuk melakukan sesuatu bagi mengatasi ataupun menyelesaikan konflik yang berlaku di Palestin ini. Dan yalah, kita juga mengharapkan macam OIC sendiri misalnya ataupun NATO sendiri untuk cuba mengambil tindakan-tindakan untuk meredakan itu. Tapi ini tidak berlaku sebenarnya. Pandangan Prof. Kita balik kepada sejarah penubuhan Israel itu sendiri. Saya cerita tadi tentang massacre ataupun pembunuhan beramai-ramai di Deir Yassin. Dia telah dengan melakukan tindakan tersebut, lebih kurang 750,000 rakyat Palestin telah menjadi pelarian, terpaksa tinggal kampung halaman. Kalau tidak, mereka akan dibunuh oleh paramilitary gang Zionis tadi. Nama Irgun dan juga satu lagi ialah Stern, yang dipimpin oleh mereka telah menjadi Perdana Menteri Israel, Menachem Begin dan juga Yitzhak Samir. Mereka itu dulunya adalah teroris, tahu. Sebab mereka telah mengepalai pasukan-pasukan pembunuh paramiliteri yang membunuh orang kampung. Jadi mereka telah melakukan jenayah genocide pada masa itu. Dan dengan cara genocide ini membunuh beramai-ramai, rakyat Palestin telah dihalau keluar. Jadi kalau ikut undang-undang antarabangsa, mereka patut didakwa. Kita kena faham datangnya Zionis itu dengan bantuan British. Sejarahnya, British yang pada tahun 1917, Lord Balfour, seorang menteri kabinet, mengeluarkan satu surat yang masyhur, Balfour Declaration, mengatakan bahawa kerajaan British yang menjajah Palestin pada masa itu selepas jatuhnya Khilafah Osmaniyah,
Dia kata kita akan membantu usaha golongan-golongan Zionis untuk mewujudkan sebuah negara untuk Yahudi saja. Okay, ini British punya agenda. Ini agenda British ya. 1917 lagi. Dengan sokongan apa panggil Christian Zionis di British yang juga mempunyai sikap resis. Dia tak mahu orang Yahudi di negara mereka. Sejarahnya panjang kan kita tahu. Kita boleh ceritalah. Dia mereka mahukan mereka ni orang Yahudi keluar dari Britain, dan dua benda yang dia nak, keluar dari Britain, keluar dari Eropah, dan juga duduk di negara Islam, bawa kacau negara Islam. Macam menikam negara Islam lah, letak kat situ. A foreign body inside the Muslim world. Okay. Jadi saya sebut tadi dia melakukan jenayah mengenai membunuh. Sebenarnya jenayah itu telah bermula sebelum itu lagi. Kalau kita tengok British pada masa itu menjajah dan membunuh ramai orang Palestin. Dan orang Palestin telah melawan mereka. Banyak berlaku pertempuran di antara orang Palestin Arab menentang penjajahan British. Mereka juga dibunuh dengan kejam. Salah seorang daripada pemimpin mereka namanya adalah Sheikh Izzuddin Al-Qassam. Yang Qassam Brigade yang sekarang ni nama bersimpan nama Sheikh Izzuddin lah. Jadi pembunuhan kekejaman ini berlaku semasa zaman British memerintah. Kemudian dengan mereka membantu Zionis datang pada Britain untuk memwujudkan negara tersebut, dengan membunuh lagi orang-orang kampung, orang-orang Palestin, dan menghalau mereka keluar. Jadi sepatutnya masyarakat antarabangsa tangkaplah penjenayah international crime tadi kan, crime against humanity tadi. Tetapi sebaliknya apa yang berlaku ialah Amerika apabila Zionis ni mengisytiharkan pada tahun 1948 negara baru dikata independent. Padahal negara tak wujud sebelum itu. Tiba-tiba dia kata War of Independence. Tiba-tiba ada sebuah negara dipanggil Israel di bumi Palestin. 1948. Sepatutnya masyarakat antarabangsa kata ini adalah negara haram kerana ditubuhkan dengan wujudkan dengan cara jenayah, pembunuhan. Dan ini direkodkan oleh pakar sejarah Yahudi sendiri. Nama dia Profesor Ilan Pape. Kalau baca buku dia, dia buat PhD di Oxford University. Dia keluarkan buku Ethnic Cleansing, yang dipanggil The Ethnic Cleansing of Palestine. Dan dia kata memang pembunuhan ramai-ramai, jenayah dan sebagainya. Tetapi kenapa Amerika Syarikat telah bersetuju, recognize, mengiktiraf Israel apabila diisytiharkan pada tahun 1948 tadi. Kenapa? Presiden Truman pada masa itu dia telah di Amerika Syarikat, kita tahu kempen untuk jadi presiden ini memerlukan wang, dana, dan dia telah mendapat bekalan dana daripada golongan-golongan Zionis. Ini kita kena faham juga ada sejarahnya, sebab golongan Zionis ni dia banyak mengawal salah satu sektor ialah sektor kewangan. Sektor kewangan dan juga sektor media. Jadi apabila nak jadi presiden perlu wang untuk kempen dan sebagainya, dia kata kepada Presiden Truman, kamu bantu kami untuk Israel nanti, kami akan bagi wang banyak. Okey. Dia dapat wang, dia dapat jadi presiden. Bila dia dah terhutang budi dengan golongan Zionis, apabila Israel mengisytiharkan, golongan Zionis mempengaruhi di Amerika Syarikat, kena faham melalui sektor kewangan. Sebab sekarang ini pun kita tengok keadaannya masih lagi sama kerana sektor kewangan masih lagi dikawal oleh orang Zionis. Saya boleh cerita panjang lebar tentang ciri-ciri sektor kewangan ni. Tapi nak cerita bahawa pada masa itu pun dah berlaku kezaliman yang sepatutnya tidak Israel tidak wujud kerana sepatutnya you bunuh orang beribu-ribu tiba-tiba buat sebuah negara, tak boleh. Tetapi dia dibenarkan, Amerika iktiraf dia. Dia pun masuk dalam bahasa PBB, Pertubuhan Bangsa Bersatu. Ini masalahnya. Sebab dia dah jadi negara yang dikatakan sah. Sepatutnya dia tak sah. Okey. Jadi dia tak puas hati dengan yang dia dapat 1948 itu. Dia tak puas hati sebab projek Zionis ialah dia kena ambil semua Palestin. Itu ideologi Zionisme. Jadi West Bank ataupun tepi barat itu sekarang masih lagi dalam Palestin. Jadi apa dia buat? Serang lagi untuk mendapat bumi Palestin yang tepi barat, masuk ke Gaza pula. Ambil lagi tanah di Gaza. Jadi kenapa masih berterusan? Kerana dia dapat green light daripada siapa yang kontrol international world sekarang ni adalah Amerika Syarikat. PBB dia ada security. Kita tahu kan Amerika Syarikat ada veto power. Jadi apa-apa tindakan yang terhadap Israel akan diveto oleh Amerika Syarikat. Jadi Amerika Syarikat ni
yang kontrol Amerika Syarikat siapa? Yang kontrol Amerika Syarikat ialah sektor kewangan. Sektor kewangan, orang-orang kaya. Sebab apa? Apa-apa perlu duit. Universiti sebagai contoh perlu duit. Dia orang bagi duit kepada universiti. Orang nak jadi politician perlu duit. Dia bagi duit. Yang paling lobby yang paling kuat di Amerika Syarikat nama AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Duit berbilion-bilion. Jadi siapa nak dapat sokongan, masuk TV dan sebagainya, kempen, media kuat kan, media, nama ditimbulkan, image boleh dicorakkan. Jadi dengan duit yang banyak ini, orang tahu bahawa kalau nak dapat sokongan daripada duit yang banyak, kena ada stance menyokong Israel. Jadi dia berterusan sehingga hari ini. Sehingga hari ini. Presiden Obama dulu, nak cerita, Obama dulu, dia dulu social aktivis di Chicago. Dia baik dengan golongan dengan dia black kan, kita tahu dia pergi Jakarta, duduk di Indonesia dan sebagainya. Dia berapat dengan orang Islam di Chicago tu. Tetapi bila dia nak masuk politik, nak cerita, dia menyokong Palestin. Presiden Obama semasa dia muda dan dia social aktivis, dia menyokong perjuangan pembebasan Palestin. Kemudian dia masuk politik. Dia masuk politik, dia bagi tahu dekat seorang orang Palestin American, nama dia Ali Abu Nima. Dia kata, sorry, now I have got to go separate ways. You have to be on your own. Sebab apa? Kalau saya cakap pasal Palestin, saya tak akan dapat sokongan, dana. Dana ni perlu banyak. Ditinggalkan. Dia ditinggalkan, dia pandai cakap sebagainya, dapatlah dia jadi presiden. Tapi syaratnya jangan sokong Palestin. Obama tak ada. Adalah sikit-sikit dia macam simpati kepada Islamic World, tapi setakat itu sajalah. Dalam hal Palestin langsung tak ada lah. Itu dia syarat dia. Kalau saya bahkan di kalangan rakyat politician Amerika Syarikat sendiri pun, kalau orang yang kuat menyokong secara buta tuli menyokong Israel, dia punya dana lebih banyak daripada orang yang sokong Israel tapi ada kritik. Maksudnya dikritik Israel kan. Saya sokong Israel tapi Israel jangan macam ni. Cakap macam tu, jatuh sikit dia punya ni. Dana dia. Dana dia kurang sikit. Kata dia lawan kan. Kata dia lawan kempen dalam satu parti, Parti Demokrat katakan. Nak jadi calon satu tempat. Yang ni yang lebih fanatik, dia akan dapat lebih banyak dana. Jangan kritik langsung. You kritik je, dana tak dapat. Sebab itulah sampai sekarang Amerika menyokong 100%. Lebih kritikal, lebih fanatik even berbanding dengan rakyat Israel sendiri. Rakyat Israel ini ada yang anti, yang tak sebagai contoh, rakyat Israel ramai yang tak setuju dengan Israel duduk di tepi barat, menduduki tepi barat, occupied di tepi barat itu kan. Sebab dia sepatutnya apabila 1967 dia berserang, ikut undang-undang antarabangsa dia kena keluar. 1967. Dia sepatutnya dah keluar lama dah, tapi dia buat lagi banyak settlement ataupun bandar-bandar untuk orang Yahudi sahaja. Bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Jadi sepatutnya dah kena sanction dan sebagainya sebab dah melanggar undang-undang antarabangsa, kena keluar. Jadi ramai rakyat Israel sendiri pun kata, kita kena keluarlah sekarang ni. Undang-undang antarabangsa inilah Israel, dia katakan yang dia dah dapat 1948 itu. Ini setengah-tengah orang Israel ni maknanya kritik kerajaan Israel sebab menduduki tepi barat. Di Amerika Syarikat jangan cakap macam tu. Kalau you cakap macam tu, you tidak akan mendapat dana daripada golongan Zionis. Maknanya Zionis di Amerika ni lebih fanatik berbanding dengan Zionis di Israel sendiri. Itu sebab dana yang masalah. Jadi oleh kerana itulah sehingga sekarang ini mereka masih lagi berkekalan dengan kezaliman terhadap warga Palestin ini. Ditambah pula, cerita panjang sikit di Amerika Syarikat ada satu lagi golongan, dia panggil Christian Zionist. Christian Zionist ni adalah agama Kristian, tetapi dia mempunyai kefahaman yang lain sikit daripada orang Kristian lain. Dalam Kristian ni ada banyak sek dipanggil, banyak mazhab lah kita kata kan. Satu mazhab yang sangat berpengaruh duduk di mostly southern states of America ni, di Christian Zionist ni, dia mempunyai fahaman bahawa Messiah, dia panggil Messiah ni seorang yang menyelamat humanity lah.
dan akan convert Imam Mahdi. semua orang jadi masuk Kristian. Dia datang, dia akan datang ke bumi hanya apabila semua orang Yahudi berkumpul di Palestin. Okey, kita nak sambung lagi apa ni Dr. Nazri. Panjang cerita Panjang. ini sebenarnya tapi cukup menarik. Barangkali Dr. Mizan kalau kita dengar apa yang disebut oleh apa ni Dr. Nazri sendiri dan bila kembali semula dalam usaha kita untuk apa ni cuba mencarikan penyelesaian. Kita pun tahu ketegasan yang dilontarkan yang disuarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri ketika berucap di PBB dalam Perhimpunan Agung PBB. Tetapi jelas bahawa selagi mereka ada kuasa veto dalam majlis kesempatan PBB memang apa ni masalah ini tidak akan dapat diselesaikan seperti apa yang dimaukan oleh negara-negara yang menentang kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin itu sendiri. Tapi mungkin Dr. Mizan, ke mana lepas ini sebenarnya? Apa yang akan berlaku seterusnya? Apakah apa yang sedang berlaku akan terus berlaku sebenarnya? Ya. Ini satu persoalan yang penting untuk kita lihat apa yang disebut sebagai possible escalation of the conflict. Ini dia mungkin akan membawa kepada satu situasi yang lebih getir, yang lebih genting di Asia Barat terutama sekali. Kita dapat lihat dalam situasi yang masih belum kita panggil selesai ini kejahatan ataupun kita panggil kedahsyatan yang dilakukan oleh Israel itu memang tidak terjangkau dengan akal fikiran. Hingga mereka sanggup mengebom hospital. Kita tengok footage kanak-kanak yang hilang, putus kepala, hancur, kaki, tangan dan sebagainya. Dan ini tidak ada dalam CNN. Saya memang saya ikuti perkembangan CNN, saya ikuti perkembangan daripada media-media lain termasuk kita ada juga alternatif seperti RT, kita ada Twitter, kita ada juga Al Jazeera, kita ada Anadolu dan sebagainya. Kita boleh buat satu komparatif tentang apa yang berlaku. Tetapi naratif yang dimainkan oleh Barat itu memang sangat berbeza apa yang kita mahu ataupun apa yang sebenar-benarnya. Jadi itu mereka meracuni pemikiran masyarakat tadi dengan naratif-naratif yang jelas menyokong dan juga mengesahkan tindakan itu sendiri. Dan kenapa saya kata mereka itu sangat buas istilahnya Zionis ini Jadi seperti juga kita mengatakan tadi bukan semua Yahudi itu Zionis. Tapi semua Zionis itu adalah Yahudi. Bukan semua Islam itu, Muslim itu adalah ISIS. Tapi semua ISIS itu adalah Muslim. Okey. Jadi dalam situasi ini kita dapat lihat Zionis itu sendiri cukup keras, cukup kasar. Ketika masih lagi tidak selesai tadi, dia dah pergi bom Aleppo, Damascus airport. Itu kan cek pasal tu. Nak cek gaduh sebenarnya kan. Dan juga Hezbollah malah tersasar kononnya sampai ke Egypt Dan bayangkan kalau berlaku retaliation tadi, dia akan mencetuskan kepada konflik serantau. Dan yang saya risaukan Syakawi dalam kita tengok pattern yang berlaku sejak daripada tahun 1967 dan sebelum itu lagi adalah false flag attack, iaitu satu serangan palsu yang mana mereka menggunakan aset-aset. Contohnya ada satu kes pada tahun 1968 mereka mengecat kapal terbang Israel itu sendiri, dicat dalam keadaan yang nampak macam pesawat daripada Amerika. Dan pesawat itu mengebom Libya pada ketika itu, dan tapi akhirnya berjaya ditahan dan daripada interrogation itu bahawa mereka itu adalah Mossad. Jadi itu yang false flag attack seperti itu possible juga berlaku di banyak negara. Dan ini kita lihat situasi yang juga sangat kita panggil tidak rasional. Baik, rakyat US dilaporkan 22 orang menjadi tebusan kepada Hamas. Kenapa US perlu hantar carrier? Bukan sebiji, 6 biji kan? Pesawat pengangkut. Untuk apa? Sebenarnya kalau nak bawa keluar rakyat, sepatutnya hantar pesawat kan, untuk evacuation ataupun evakuasi rakyat dia sendiri dan melakukan kita panggil perjanjian ataupun perbincangan untuk pembebasan. Tapi sehingga ke hari ini 17 hari tidak ada satu usaha oleh pihak Israel terutama sekali untuk
bernegosiasi dengan Hamas bagi membebaskan mereka-mereka yang telah ditawan, dijadikan sebagai tebusan dan sebagainya. Dan kita dapat lihat memang Israel tidak sayang kepada rakyat dia yang menjadi tahanan di Hamas itu sendiri, apatah lagi bangsa-bangsa lain, kan? Dan dia serang macam hilang akal untuk membunuh semua penduduk Gaza, penduduk Palestin itu, walaupun yang terbunuh itu rakyat dia sendiri, walaupun yang terbunuh itu rakyat Amerika, dia don't care, dia tak kisah. So, itulah perangai Israel yang kita dapat lihat tidak ada sifat kemanusiaan belas, dan mereka mentafsirkan bahawa dan diindoktrinasikan kepada golongan muda mereka bahawa semua masyarakat Arab itu adalah teroris, ganas, barbaric, kan, inhuman ke ataupun uncivilized. Malah Netanyahu menggelar bahawa Palestinian itu sebagai animal. Jadi di situlah kita lihat betapa bongkak dan sombongnya kelompok-kelompok Zionis ini, yang mereka menjadikan penduduk Palestin ini sebagai subjek untuk dimusnahkan, ya. Dan memang saya setuju dengan pandangan Prof juga bahawa mereka tidak sama sekali menerima solusi two states ataupun two state solution, kan. Jadi PBB pada tahun 1967 telah bersetuju bahawa ada Israel, adalah Palestin, kan. Dan memang itu negara Palestin pun, kan. Dah okeylah, kau ambil dah cukup banyak, kan. Cuma tinggalkan tebing barat dengan Gaza sikit saja bagi kat Palestin. Dia tak nak. Kalau kita tengok Netanyahu di persidangan United Nations General Assembly Ungar baru-baru ni, yang mana Yang Amat Berhormat PM kita pun hadir juga. Jadi ya, sebelum PM kita buat ucapan, Netanyahu buat ucapan. Ya, dan beliau membawa bendera peta Israel, which is the whole stretch itu adalah Israel, termasuk Gaza, termasuk West Bank. Termasuk West Bank, termasuk Gaza. So maknanya tidak ada Palestin di situ. Jadi Palestin, walaupun mereka itu terluka dengan segala macam tindakan yang tidak adil dan sebagainya, terutama sekali daripada Eropah, mereka terpaksa dan mereka akur. Malah mereka terima, okeylah, two state solution pun two state solution lah, tak apalah. Macam itulah lebih kurang, kan. Tapi Israel tak pernah mengiktiraf perkara tersebut. Dan ianya tak dapat dilaksanakan sehingga kini. Ya, tak dapat dilaksanakan sehingga kini. Dan sebab itu bagi saya sangat tidak adil, dan sebab itu saya back to awal tadi, state of denial dan juga hipokrisi. Dan itulah yang berlaku, dan kesannya sangat dahsyat, dan tidak akan selesai masalah ni selagi perkara ini tidak diselesaikan. Itu aspek yang melibatkan Amerika dan negara-negara besar yang lain yang tidak pernah memberi sokongan sebenarnya kepada kewujudan Palestin itu sendiri. Tetapi mungkin Prof. Dr. Nazri, selaku pengarah di Pusat Pengajian Palestin Hashim Sani sendiri, kita lihat situasi di Palestin itu sendiri. Ada yang mengatakan, ialah Hamas mungkin sedang berjuang ketika ini. Tetapi ada yang mengatakan bahawa kalau Hamas bergabung dengan Hezbollah, mungkin Israel akan mendapat sesuatu yang mungkin jauh lebih terkesan daripada apa yang mereka alami sekarang. Tetapi kenapa ini tidak berlaku sebenarnya? Apa krisis di antara Hamas dan juga Hezbollah? Okey, saya rasa tidak ada krisis di antara Hezbollah dan Hamas. Cuma apabila Hamas menyerang yang terkinilah, kalau kita kata seolah sebelum ini tidak ada dia yang memulakan peperangan, kita kena faham, bukan Hamas yang memulakan peperangan. Peperangan telah berlaku semenjak sebelum 48 lagi, kan, setelah 1948 lagi. Jadi itu kena jelaslah. Cuma yang terkini dia yang dilakukan oleh Hamas itu adalah tindak balas ke beberapa perkembangan yang berlaku sebelum itu. Sebelum Oktober 7 itu ada banyak perkembangan. Sebagai contoh ialah keganasan, dah lama berlaku, tetapi keganasan oleh Zionis terhadap warga Palestin meningkat-ningkat pada bulan-bulan yang sebelum ini. Terutama sekali di tebing barat lah, semenjak terlantiknya Netanyahu dengan sokongan ekstremis di dalam kerajaan Israel. Jadi dia semakin ganas, dan wanita-wanita dalam penjara telah dianiaya. Ramai orang tak tahu tu. Wanita Palestin yang ini telah dianiaya, dan mereka mereka ada rancangan. Hamas dapat tahu dia ada rancangan untuk lebih teruk lagi kepada Masjid Al-Aqsa dan juga untuk menyerang Gaza.
Dan kita kena faham juga pada masa yang sama negara Islam, pada masa yang sama ada beberapa negara Islam yang berbincang tentang normalisasi dengan Israel. Kita tahu kan beberapa negara berbincang tentang normalisasi. Betul. Walaupun ramai orang Palestin semakin teruk di aniaya, orang Islam, negara Islam ada yang membuat, ada yang dah ada normalisasi tu, Sudan dan juga UAE dan sebagainya. Jadi orang Palestin kata ini kita kena tunjukkan bahawa kita tak redha dengan apa yang berlaku semakin teruk pada kita, dan negara Islam sendiri tak membantu, bahkan nak berbincang pula dengan Israel. Jadi serangan itu kita kena faham, dia tak maulah ada Israel tahu. Ini kan intelligence kan, kita tahu kan intelligence ni very sensitif. Kalau dia tahu mereka nak serang, mati belaka pejuang-pejuang Hamas. Jadi must be total secrecy lah, secara rahsia. Bahkan pemimpin politik Hamas pun tak tahu bila dia nak serang itu. Jadi kalau pemimpin politik Hamas, saya baca interview Musa Abu Marzouk namanya, yang duduk di Qatar, dia kata dia tak tahu yang sayap tentera tu nak pergi serang. Sayap tentera dia ada garis kasar bahawa dia boleh serang, tapi bila itu pemimpin politik tak tahu. Jadi kalau pemimpin politik mereka sendiri tak tahu, ini kan pula Hezbollah. Jadi bila diserang baru dia minta Hezbollah masuk sama. Tapi Hezbollah pun dia pun ada agenda dia lebih fokus tentang Lebanon. Dia takut nanti kan dia diserang dan sebagainya. Jadi saya perhatikan sebenarnya, saya setuju dengan analisa Ilan Pape, Profesor Ilan Pape. Dia kata golongan Hezbollah, Iran semua, dia banyak cakap, banyak bising tetapi material help kepada Palestin ni agak sebenarnya taklah banyak sangat. Tapi ada juga yang membangkitkan isu, mengatakan bahawa kalau nak mengikut daripada ukuran kekuatan peralatan ketenteraan misalnya, dikatakan Hizbullah jauh betul. Lebih hebat jika dibandingkan dengan Hamas. Betul. Tetapi mereka sendiri tidak mahu mengambil risiko. Kalau dia serang dulu, masa dulu dia lawan, sebab apabila Israel masuk ke South Lebanon Selatan, memang dia lawan betul-betul. Tapi sekarang Israel duduk tak masuk Lebanon. Jadi kalau dia masuk perang, dia mungkin akan diserang balik oleh Israel. Jadi nampak gayanya, saya agak kecewa lah, maknanya dia tak mahu terlibat. Sebab dia tak mahu, tak sanggup lah untuk menghadapi risiko berperang dengan Israel lah. Jadi akhirnya Hamas terpaksa berjuang sendirilah. Tapi saya tak kata bahawa ada krisis di antara. Cuma dia tidak sambut jemputan Hamas untuk bersama-sama menentang. Bukan saja Hizbullah tak sanggup, yang lain pun tidak juga menerima jemputan Hamas untuk bersama-sama bertempur dengan Israel kan. Bukannya krisis sebenarnya. Tapi pandangan Dr. Mizan, berkemungkinan tak kalau ialah Hamas bekerjasama dengan Hizbullah, mungkin ini akan memberi satu amaran yang menarik jugalah kepada kekejaman yang dilakukan oleh Israel setakat ini sebenarnya. Ya, saya berpandangan macam itulah. Yang terbaik, mereka perlu bergabung sebenarnya. Sebab masing-masing ada kekuatan. Dan kita nampak Hamas, serangan yang dilakukan itu berpusat di Gaza. Dan tebing barat, siapa pula yang nak ambil tanggungjawab? So yang terbaik maknanya dibantu oleh Hizbullah lah. Walaupun dia lebih dekat dengan Jordan, tapi maknanya Hizbullah mungkin boleh memainkan peranan di situ. Dan kita lihat memang hari ini Israel bukan hanya masuk, menceroboh, menangkap, menyeksa, membunuh Gaza, tetapi juga di tebing barat. Mereka sudah mula masuk. Betul. Tunjuk ke kepala betul ya. Ratus-ratus dah mati. Semenjak daripada 7 Oktober dah 200 lebih dah mati. Di tebing barat. Tapi kita tak banyak yang highlight kan. So bagi saya pada ketika ini Hamas memang tak ada dah capability untuk menyerang Israel. Kerana memang actually mereka tidak mampu pun untuk menang. Dia dah tahu dah. Tapi dia nak menunjukkan mereka itu exist. Perjuangan itu tidak terhapus. Dan banyak juga yang disentuh oleh Prof tadi bahawa situasi-situasi yang berlaku, geopolitik dan sebagainya menyebabkan mereka terpaksa mengambil satu tindakan yang memang mengakibatkan kepada apa yang berlaku, consequences itu. Tetapi bagi mereka perlu diambil. Dan kalau kita lihat rata-rata orang Palestin pun sebenarnya mereka ini
geram, dendam tu sudah lama. Melihat kepada kematian, melihat kepada pembunuhan, kemusnahan, kerosakan dan sebagainya. Jadi hidup membesar dalam keadaan macam tu. Malah kita tengok juga mana-mana footage video yang kita nampak, kita dapat lihat bahawa ada kadang-kadang ibu bapa ataupun anak-anak yang tak menangis, terkejut melihat kematian mak bapak. Jadi mereka lahir membesar dalam satu situasi yang penuh kebencian, dendam dan sebagainya. Macam visual yang sedang kita saksikan sekarang ini. Ya, betul. Itulah yang berlaku, dan ini natijahnya nanti akan melahirkan yang bagi mereka disebut sebagai teroris. Sebab itu saya memang against untuk mengatakan begitu, sebab kebanyakan teroris ini kalau kita lihat mereka itu tidak ada negara dan mereka nak berusaha untuk mewujudkan khilafah dan sebagainya. Tapi bagi Hamas ini, mereka memperjuangkan tanah air mereka sendiri. Walaupun apa yang dipamerkan melalui visual ini sebagai satu contoh lah. Kalau kita sebagai manusia biasa lah, rasa terkejut, rasa simpati, rasa sedih sebenarnya melihat apa yang berlaku. Tetapi tadi pun Prof Dr. Nazri juga sebut istilah kecewa itu sendiri. Barangkali Prof Dr. Mizan, dan juga saya ingin dapatkan pandangan yang sama juga nanti daripada Prof Dr. Nazri. Saya merasa kecewa sebenarnya secara peribadi bila melihat negara-negara Arab sendiri seolah-olah tidak bersimpati dengan saudara-saudara kita yang menderita sekarang ini di Palestin. Kenapa ini? Apa yang negara-negara Arab mahukan sebenarnya? Saya ini satu soalan yang berat lah untuk kita jawab. Tapi secara jujurnya sebenarnya kita ada menyalurkan bantuan, tetapi terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi lah. Itu yang berlaku. Dan banyak negara Arab pun melakukan perkara yang sama. Tetapi yang keduanya, memang rata-rata negara Arab itu telah maknanya dipegang dengan pelbagai helah, pelbagai taktik. Sebab itu kita lihat di Mesir itu pemimpin yang dilantik menjadi pemimpin di Mesir itu mestilah yang menyokong Israel ataupun yang pro-Israel. Jadi kalau kata dia tidak pro-Israel, dia akan digulingkan. Sebagaimana yang kita lihat sebelum Zelensky, Victor sebelum itu yang pro-Rusia digulingkan dan dinaikkan Zelensky yang pro-Israel, Barat. Jadi macam itulah maknanya percaturan di Asia Barat itu adalah dengan satu mewujudkan, ini negara-negara jiran, negara-negara Islam tadi, adalah dengan mewujudkan satu ketidakstabilan. Sebab tu kita lihat sepanjang saya membesar pun, daripada kecil sampai besar ni, tak habis-habis perang. Kita tengok lepas satu-satu. Sebab ini memang back to basic, macam apa yang British lakukan di tanah Melayu dahulu, adalah divide and rule. So dia divide kan kelompok-kelompok negara Islam ini. Dia mulakan dengan apa yang diistilahkan sebagai inter tadi. Contohnya antara negara, dikaitkan dengan, contohnya kita ada Iran dengan Iraq, satu Syiah, satu lagi Sunni, digaduhkan begitu. Tak cukup begitu, bila tengok dah nampak dah okey dah, dia wujudkan yang intra pula. Dalam Sunni itu sendiri dia wujudkan pula yang Wahabi, Salafi, supaya bergaduh sesama ni dalaman kan. So itulah permainan-permainan yang menjadikan kita sibuk dengan benda-benda ni kan. Dan satu lagi adalah dengan mengkorapkan pemimpin yang ada. Makanya Dr. Nazri senyum saja bila mendengar Mizan menyebut tentang istilah korup itu. Barangkali ialah secara ikhlasnya, Prof. Secara ikhlas. Sebenarnya rata-rata rakyat Arab menyokong perjuangan Palestin. Rakyat Arab semua menyokong perjuangan Palestin. Kita tengok sekarang ni sebagai contoh, saya ada maklumkan banyak syarikat-syarikat daripada Amerika terpaksa tutup sebab orang Arab boykot semua syarikat-syarikat restoran yang daripada Amerika ditutup. Jadi rakyat Arab rata-rata menyokong perjuangan Palestin. Malahnya pemimpin mereka. Pemimpin mereka yang masalah sikit. Jadi kalau kita contoh banyak negara Arab nama je demokratik tapi tidak demokratik. Sebab tu mereka kekal. Orang rakyat tak setuju tapi dia kekal sebagai pemimpin, dan mereka menjadi pemimpin dengan mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat dengan dana dan sebagainya. Di Mesir mendapat banyak bantuan kewangan
daripada Amerika Syarikat, Sudan, negara Arab juga, beberapa Afrika, dia salah mentadbir, banyak masalah korupsi dan sebagainya, akhirnya hutang daripada luar. Hutang daripada bank luar, tak dapat bayar. Jadi akhirnya datang George Pompeo daripada Secretary of State daripada Amerika Syarikat dulu. Dia datang ke di Khartoum, dia bagi tahu ke pemimpin Arab tu, Sudan, dia kata kami tahu kamu hutang banyak. Kami boleh bantulah. Bagi tangguh sikit dengan syarat akan kena Israel. Sudan yang dulu sangat kuat menyokong perjuangan Palestin tukar. Dan sekarang ni berperang pula sama-sama dia kan di sana. Kita ambil negara UAE. Dia paling bimbang adalah dia tidak demokratik juga. Dia melihat masalah, dia bimbang rakyat dia bangun dan menjatuhkan pemimpin yang ada, seperti yang berlaku di Mesir sebagai contoh. Dulu apabila dia adakan proses demokratik yang betul-betul demokratik, apa jadi? Presiden Morsi telah dilantik daripada gerakan Islam. Jadi dia takut gerakan Islam ni naik. Jadi apa dia buat ialah ganti. Ganti. Jadi yang negara Arab lain bimbang tentang apabila berlaku demokratik, gerakan Islam naik. Okey, Dr. Nazari, kita nak sambung lagi. Tapi yalah, kita diarah untuk berehat buat seketika, memberi ruang dan juga peluang lah kepada Dr. Nazari dan juga Dr. Muhammad Mizan untuk meneguk minuman yang kami sediakan. Basahkan tekak dulu. Tapi kita masih lagi akan menumpukan perhatian sebenarnya kepada perhimpunan Malaysia bersama Palestin, dan tentunya kita menunggu detik dan ketika untuk mendengar ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan nanti, kerana saya percaya itu betul-betul akan menggambarkan pendirian negara kita sebenarnya, yang akan terus memberi sokongan kepada saudara-saudara kita yang menderita ketika ini di bumi Gaza, Palestin itu. Jadi kita berehat dulu, kembali semula bersama kami dalam siaran khas Malaysia bersama Palestin. Kita jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke siaran khas Malaysia bersama Palestin. Dan kita masih lagi sebenarnya seperti jugalah rakan-rakan kita yang sudah pun berkumpul di Axiata Arena di Bukit Jalil, masih lagi menunggu kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang diberitakan mungkin akan sampai bila-bila masa saja. Tapi kita masih lagi akan sembang-sembang di studio ini bersama dengan dua tetamu kita, iaitu Profesor Dr. Nazari Ismail yang merupakan pengarah di Pusat Pengajian Palestin Hashim Sani di Universiti Melaya, dan kita juga masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, iaitu Profesor di Jabatan Hubungan Antarabangsa, Keselamatan dan Undang-Undang Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baik, mungkin sesuatu yang penting dan menarik juga yang mungkin kita boleh memberikan pencerahan kepada penonton-penonton kita lah. Tak tahulah siapa yang nak menjawab persoalan ini. Mungkin kedua-dua profesor yang berada bersama saya ini akan memberi komen tentang isu ini. Tentang perbezaan sebenarnya, ada yang tak begitu jelas Zionis ni kumpulan apa? Jews tu apakah sama dengan Zionis? Ini mungkin kita mulakan dulu dengan Prof. Dr. Nazri. Terima kasih. Jadi kita kena faham sejarah Yahudi di Eropah dahulu. Ceritanya panjanglah ceritanya, tapi saya cuba ringkaskan. Jadi orang Yahudi ini dia berada di tempat, dan ada yang berada di Eropah, ada yang berada di negeri Arab sendiri. Kalau bukti yang berada di negara Arab ialah Bani Kainuka, Bani Nadir dan Bani Quraizah di Madinah. Kan kita baca sejarah di mana Nabi Muhammad SAW ada peperangan pun dengan golongan Yahudi. Dia duduk di negeri dekat Madinah. Jadi ada orang yang tak faham, dia kata orang Yahudi ni ada reason, sebab untuk datang ke Palestin. Dia kata ni adalah the promised land. Kalau betul orang Yahudi ni memang nak balik kepada promised land ni, kenapakah orang Yahudi yang berada di Madinah, tak jauh daripada Palestin, kenapa dia orang tak pergi pindah ke Palestin pada masa itu? Mereka itu Yahudi dan mereka tidak ada fahaman pun untuk pergi balik kepada Palestin. Bagi mereka Palestin tanah suci, tapi bukannya the promised land ataupun homeland. Macam kita orang Islam, Mekah adalah tanah suci, tapi bukan untuk kita duduk. Dia tanah suci, tapi tak semestinya kita kena duduk di Mekah ataupun di Madinah. Sama dengan orang Yahudi. Jadi duduk di Eropah,
dan duduk di mana-mana tempat. Di negara Arab pun ada. Jadi kenapa yang tiba-tiba ni nak pergi ke sana? Itu adalah fahaman Zionis yang lahir pada tahun 1875, hasil daripada tindakan sikap resis orang Eropah terhadap mereka. Jadi di kalangan orang Yahudi ni ada yang macam terima je. Terima sahaja. Tetapi di golongan Zionis ni dia sekular, dia tak percaya pun dengan agama Yahudi. Dia telah melahirkan memulakan satu fahaman di mana kita ni takkan selamat, tidak akan sentiasa dikacau dan dianiaya selagi kita tidak ada tanah kita sendiri. Ini adalah fahaman segolongan orang Yahudi sekular, bukan ikut agama, di Eropah. Jadi dialah yang memulakan. Mereka inilah yang memulakan fahaman ini, dan tak semua orang Yahudi setuju. Mereka ini campaign dengan idea coming up with the promised land. Satu lagi ungkapan yang dia kata ialah we are people without land and there is a land without people, dia kata. Di Palestin tu kononnya tidak, tanah kosong for people without land, tak ada tanah. Sebenarnya kat situ dah ada orang Palestin ribu tahun. Tapi dia tak tahu konsep ini, dia tipu semua orang Yahudi lain di Eropah. Dia kata kita tak selamat di sini. Lepas tu berlakulah Perang Dunia Kedua di mana Hitler telah membunuh katanya mengikut satu laporan berjuta-juta. Ada dispute lah, tapi kita terimalah bahawa memang berlaku. Jadi ini dikata bukti kita tak boleh duduk di Eropah sebab kita akan dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Jadi ramai lagi orang Yahudi yang setuju dengan idea ini, dan mereka pun pindahlah ke sana. Mereka ni dipanggil Zionis. Dan orang Yahudi saya sebut tadi yang bukan semua setuju pada masa itu, bahkan yang paling menentang idea ini adalah orang Yahudi yang duduk di Palestin pada masa itu. Sebab dia duduk di Palestin pada masa itu di bawah Ottoman Empire, tak ada masalah dengan orang Islam, orang Palestin. Tak ada masalah, aman. Bahkan salah seorang pemikir Yahudi yang masyhur nama dia Maimun, dia tabib kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia Yahudi dan orang Islam tak kacau dia. Salahuddin Al-Ayyubi pun baik dengan dia. Tetapi apa berlaku ialah yang Eropah ni datang, dan dia ada idea untuk membuat sebuah negara baru dan mengeluarkan orang-orang Palestin dari situ. Orang Yahudi yang duduk di Palestin pada masa itu menentang idea ini. Ini ceritanya. Tapi mereka telah kalah dari segi pengaruh dalam masyarakat Yahudi. Dan akhirnya mereka yang saya sebut Zionis tadi dibantu oleh British. Dibantu oleh British yang menjayakan rancangan mereka untuk menubuhkan negara haram Israel tadi. Bila Dr. Nazari sebut tentang apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler, ini berlaku pada tahun 1943 lah, walaupun laporan yang dikeluarkan itu kita tak tahu sejauh mana kesahihannya. Tetapi dia dikatakan pernah membunuh 6 juta Yahudi, orang Yahudi sebenarnya di Germany. Tetapi kemudiannya dia mengatakan bahawa dia tidak mahu membunuh semua orang-orang Yahudi itu kerana dia mahu supaya masyarakat ataupun dunia nanti melihat apa yang akan dilakukan dan boleh dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini sebagai pengajaran sebenarnya. Ini pun sesuatu yang penting dan menarik. Yes, menarik sebenarnya ungkapan. Saya pun ada terbaca jugalah dalam media sosial dan sebagainya. Sama ada ianya benar atau tidak dilapaskan oleh Adolf Hitler. Tapi cukup menariklah quotation itu. Itu jelas menunjukkan betapa Yahudi ini satu bangsa yang tidak diingini, tidak dimahukan oleh Eropah sebenarnya. Dan akhirnya mereka itu malah tidak diingini juga di Eropah hingga mereka tu ditolak masuk ke Palestin. Dan akhirnya mereka memiliki Palestin dan menjadilah Israel dan sebagainya. Tapi kalau diperhalusikan lagi, malah kalau mereka itu terus tinggal di Eropah, tidak berlaku konflik hari ini, kan? Tapi kerana mereka itu dengan agenda yang dibawa oleh Zionis tadi itu menjadikan mereka sebaliknya. Dan kita lihat memang sebenarnya rata-rata apa yang berlaku dalam sesuatu kelompok masyarakat ataupun agama itu sendiri, sebenarnya kita ni boleh istilahnya hijack by radicalist ataupun ekstremis yang dia akan pergi kepada the higher level itu. Dalam the typology of radicalism itu, the higher level itu yang dipanggil sebagai teroris lah, ataupun terorisme. Okey, contohnya
kalau dalam Israel yang kita bincangkan tadi ni, dia ada Zionis. Yang ini yang ekstrim. Sebab tu kalau kita lihat dalam video-video, footage dan sebagainya itu, ramai juga Jewish yang tidak menyokong, menentang apa yang dilakukan oleh Zionis. Malah hari ini yang menentang Netanyahu cukup banyak. Malah yang keluar daripada Israel pun banyak. Dekat Ben Gurion Airport tu kita dapat lihat macam mana cukup ramai orang yang tak sabar-sabar nak keluar kan. Kerana mereka nampak tidak selamat. Apa yang dijanjikan itu sebenarnya fata morgana semata-mata. Malah kita lihat juga satu lagi yang digembar-gemburkan, apa yang disebut reservist. Reservist tu kira askar simpanan lah, yang katanya ramai yang nak masuk balik semula untuk memperjuangkan negara Israel. Sebenarnya itu adalah tipu. Tidak sebanyak itu pun sebenarnya yang direkodkan. Jadi itu menunjukkan macam mana situasi itu dimainkan. Okey, tadi dalam Yahudi ada Zionis, dalam Hindu ada Hindutva, dalam Buddhis ada seperti 969 movement oleh Ashin Wiratu. Kemudian dalam Sikhism, Sikh pun ada seperti Khalsa Babar. Kemudian dalam Kristian ada Evangelist. So dalam Islam pun ada ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. So kita lihat semua agama ini dia ada hijackers ini, segelintir ini yang akhirnya menjadikan the whole system tu nampak teruk, nampak buruk. Itu baru cerita agama. Belum lagi kita pergi kepada etnik pula. Timbul white supremacist kan, ada pula supremacy itu, supremacy ini dan sebagainya kan. Malah yang LGBT pun dia ada pula LGBT supremacy dan sebagainya. So masing-masing ada ideologi yang akan menjadikan situasi itu buruk dan teruk ya. Jadi kita dapat lihat sebenarnya dunia tidak mahu bertanya tadi, sebab state of denial tadi, tak mahu bertanya kenapa Jewish dibunuh ketika di Holocaust itu. Kenapa mereka semua ramai-ramai keluar daripada Eropah kita faham dengan Eropah pun tak nak mereka. Jadi itu jelas menunjukkan bahawa mereka ada sesuatu yang menyebabkan orang tidak senang dengan mereka. Tapi back to perbincangan kita juga, macam Prof pun disebut tadi, apabila mereka menguasai duit, mereka menguasai ekonomi dan hari ini kita dapat lihat yang duduk dekat IMF, yang duduk di World Trade Organization sebenarnya itu semua orang yang maknanya Jewish, yang mereka yang control everything. So akhirnya semua terpaksa kau-tahu kepada sistem yang mereka buat dan mereka atur semuanya. Okey, Prof Dr. Nazari, kalau kita lihat ketegasan yang disuarakan oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri, terutamanya dalam Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini pun, tentang ketegasan yang disuarakan tentang sokongan yang akan terus diberikan oleh Malaysia, khususnya kepada rakan-rakan ataupun saudara kita yang menderita di Palestin itu, ini menunjukkan sesuatu yang sememangnya kita jangkakan dan kita harapkan. Tetapi apakah doktor merasakan bahawa dengan ketegasan sokongan yang diberikan oleh negara kita kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Palestin itu, mungkin akan menjejaskan hubungan kita dengan beberapa negara-negara besar, terutamanya Amerika sendiri, di mana kita baru saja sebenarnya ingin memperkukuhkan usaha yang bersifat perdagangan di antara US dan Malaysia? Ya, memang betul apa yang diutarakan oleh PM kita agak tegas ya. Bahkan dia mengatakan bahawa dia tidak akan memutuskan hubungan dengan Hamas bahawa kita masih lagi menyokong Hamas. Satu tindakan yang sangat berani dan tegas yang kita mesti pujilah. Tak ramai orang yang sanggup cakap macam tu. Sebab dunia yang dikawal oleh Amerika mengatakan bahawa Hamas adalah teroris, tiba-tiba Malaysia kata no, kita anggap mereka sebagai kawan. Satu pendirian yang tegas yang mesti dipuji. Tetapi Amerika ni dia tengok kepada aksi pula, maknanya adakah contohnya apakah real policy kan? Kalau tak ada polisi yang menjejaskan mereka, mungkin mereka akan tak kisah sangatlah cakap ni, bagi mereka biar okey je. Contoh yang negara Arab pun cakap macam tu juga. Saya dengar satu ucapan oleh Raja Jordan pun agak tegas. Tetapi Jordan masih lagi mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Tak mahu putuskan hubungan diplomatik. Begitu juga dengan Turki. Juga tidak mahu. Jadi
yang penting adalah aksi ya. Jadi kita mahu sebab Malaysia dan juga negara Islam yang lain paling minima alhamdulillah Malaysia tak ada hubungan diplomatik dengan Israel, which is kita kekalkan situasi itu. Kalau boleh Malaysia boleh mengaruhi negara-negara lain, mengajak mereka seperti Jordan, Mesir dan juga Turki juga. Turki ada hubungan diplomatik. Kalau boleh masa ini putuskan hubungan dengan Israel. Jadi tapi kena bersedialah dengan tindakan dan konsekuensi dengan Amerika Syarikat dengan yang dikawal oleh Zionis lobby tadi. Tapi kalau orang Palestin dia sanggup berjuang walaupun mati dan sebagainya. Jadi kita kalau kita tak sanggup ini masalahnya, sanggup ataupun kita tidak untuk kita memperjuangkan kebenaran. Itu saja soalannya. Tadi pun kita dapat melihat saya terpandang pada visual seketika di mana Yang Berhormat Perdana Menteri sudah pun tiba di Axiata Arena di Bukit Jalil ini. Jadi kita boleh menjangkakan bahawa bila-bila masa saja Yang Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan ucapannya. Tetapi sekarang ini apa kata kalau kita terus ke Axiata Arena Bukit Jalil, kerana saya difahamkan Yang Berhormat Datuk Seri Mat Sabu sedang berucap ketika ini. Cuba kita ke sana sekarang. Eropah bernama Haganah. Inilah kumpulan yang merampas, membunuh, menghalau rakyat Palestin sehingga mereka mendapat negara tahun 47 dan tahun 48 ditiram oleh bangsa-bangsa bersatu. Adakah Israel berpuas hati? Tidak. Mereka merampas lagi. Mereka membunuh lagi. Sehingga berlaku peristiwa Nakba. Berpuluh ribu rakyat Palestin dihalau. Di Jenin, di semua tempat mereka halau penduduk asli rakyat Palestin. Adakah Israel berpuas hati? Tidak. Dikejar rakyat Palestin, dibunuh di kamp Shabra dan Shatila di Lebanon. Adakah Israel berpuas hati? Tidak. Mereka mengepung pusat perlindungan United Nations di Qana, Lebanon, yang mati kanak-kanak, wanita, orang tua-tua. Adakah Israel berpuas hati? Setelah perjanjian mewujudkan dua negara, two-state solution, mereka terus membuka rumah baru sebanyak 700,000, yaitu di sebelah tebing barat. Adakah mereka berpuas hati? Tidak. Mereka terus membekalkan senjata kepada peneroka-peneroka, rumah yang mereka rampas, tanah yang mereka rampas daripada penduduk Palestin. Enough is enough. Sudah cukup. Kamu sudah jadi mustakbirin. Now, rakyat di seluruh dunia bangun menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sekarang hanya tinggal Amerika dan Britain yang menyokong perjuangan, yang menyokong negara Israel. Hanya tinggal Amerika dan Britain. Negara-negara Eropah lain, NGO di negara Eropah, non-Muslim, mereka bangun membela rakyat Palestin. Kita insya-Allah dengan kebangkitan mutakhir ini, kita yakin Israel akan lenyap tidak lama lagi.
return. Hak rakyat Palestin kembali ke tanah air mereka. Paham Zionis, dia tak kira agama. Kristian, wartawan Al Jazeera beragama Kristian, mereka bunuh, mereka tembak. Gereja Kristian pun mereka ludah. Orang Islam yang sedang bersembahyang di Masjid Al-Aqsa, mereka sepak. Hei! Kamu boleh bermahajalela lama mana? Labbaik ya Aqsa. Labbaik ya Aqsa. Labbaik ya Aqsa. InsyaAllah hak kembali, the right to return telah tiba sekarang. Kesombongan Zionis Israel akan tamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik, terima kasih Datuk Seri ucapan yang berkobar. Kerana kita ini memang menolak permusuhan. Setiada sabar tiada sempadan, tapi jika marah tak nampak telinga, musuh dicari ke lubang cacing, tak dapat tanduk, telinga dijijik, maruah dan agama dihina jangan. Hebat amuknya, hebat mujahidinnya, tak kena lawan. Hadirin sekalian yang saya sebutkan tadi, pelbagai kaum dan agama berjuang atas tiket kemanusiaan sejagat. Silakan terusnya Wadi Stephen Sim untuk meluahkan sesuatu yang bermakna kepada perjuangan Palestin. Allahu Akbar. Dipersilakan untuk ucapan yang istimewa. Saya tak ada nak bertakbir, tapi saudara-saudari silakan bertakbir. Apabila orang tanya saya tentang isu Palestin ini, saya kata sebenarnya dia tidak complicated, dia tidak sukar. Isu Palestin saya boleh rumuskan pada malam ini sebagai Zionis menceroboh bumi Palestin, merampas tanah rakyat Palestin, dan kemudian memaksa rakyat Palestin dan seluruh dunia menerima hakikat penjajahan rezim Zionis. Itulah kesimpulan kepada isu Palestin. Ada orang yang kononnya bersimpati yang menyokong Zionis dengan alasan bangsa Yahudi menjadi mangsa Holocaust 4 tahun 1941 hingga 1945. Tapi saya nak bagi tahu di sini, ya, kita simpati dengan kaum tertindas di mana-mana bila-bila. Tapi jangan lupa, kalau kita kata bangsa Yahudi ditindas di bawah Holocaust 4 tahun, rakyat Palestin ditindas di bawah Holocaust Zionis selama 75 tahun daripada tahun 1948 lagi. Jadi jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Rakyat Palestin bukan saja terkorban nyawa. Kita baru bentangkan Belanjawan 2024 satu penghargaan kepada Perdana Menteri kita. Saya nak kata di sini, oleh sebab Holocaust dan penindasan Zionis terhadap rakyat Palestin, bukan saja rakyat Palestin terkorban nyawa setiap hari kerana sekatan yang dilaksanakan ke atas tebing barat. Hanya tebing barat, tak kira Gaza lagi. Rakyat Palestin dirompak lebih kurang 16 bilion ringgit setahun. 16 bilion ringgit ini maksudnya apa? Maksudnya 11 negeri di Tanah Melayu, di Semenanjung Malaysia, campur Kuala Lumpur, ini belanjawan tahunan kita. Tiap-tiap tahun rakyat Palestin dirompak sekurang-kurangnya 16 bilion ringgit. Sejak tahun 1967, lebih kurang 1 juta pokok zaitun milik petani peladang Palestin dimusnahkan oleh rezim Zionis. Saya nak bagi tahu di sini, saya tak mampu nak pergi berperang di Gaza, saya tak mampu mengaku. Tapi tiap-tiap tahun saya beli
produk-produk bumi Palestin, minyak zaitun, buah kurma daripada kawan-kawan Palestin. Dia musnahkan pokok zaitun Palestin, rakyat Malaysia. Kita sokong beli produk bumi hasil Palestin. Menunjukkan sokongan kita. Saudara-saudari, isu Palestin ada sisi agamanya, saya mengaku. Sebab Masjid Al-Aqsa yang mulia berada di bumi Palestin. Tapi dunia semakin nampak bahawa ini isu kemanusiaan. 1975, ketika itu ahli parlimen Lim Kit Siang berucap di parlimen, beliau kata, revolusi Palestin ini ialah perjuangan yang perlu didukung oleh semua rakyat Malaysia, tak kira kaum dan agama. Lim Kit Siang bukan orang Islam, Steven Sim bukan orang Islam. Saya kata di sini, saya menyokong perjuangan kemerdekaan rakyat Palestin. Kidungku rindu bumi Kirana, doaku titip demi Al-Aqsa. Sangga membahu saudara di sana, asa mendukung merdeka wangsa. Dari segara, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Dari sungai ke segara, Palestin pasti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih YB, ucapan yang bermakna untuk sama kita gemakan lagi kehangatan pada malam ini. Yang mana kalau ada yang ingin menangis, kita luahkan. Kalau tak mau menangis, untuk apa air mata diciptakan? Jadi hari sekalian, kita luahkan malam ini segalanya untuk Palestin. Diteruskan lagi hari sekalian dengan ucapan yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Pertahanan, untuk ucapan untuk anda semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sedang kita berkumpul pada malam ini menyatakan betapa duka citanya kita, rakyat Malaysia, yang berbilang kaum, yang berbilang budaya, berbilang agama, menyatakan bahawa kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel. Bayangkan pada malam ini kita berada di Palestin dan satu biji bom jatuh di tengah-tengah arena ini. Itulah yang berlaku. Itulah yang telah dilakukan oleh rejim Zionis Israel terhadap rakyat Palestin yang berlindung di Hospital Al-Ahli, tetapi mereka dibom di perkarangan hospital, tempat yang sepatutnya menjadi paling selamat jika ada krisis ataupun peperangan. Inilah kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan. Nyawa rakyat Palestin seolah-olah lebih tidak berharga dibandingkan dengan binatang peliharaan. Saudara-saudara sekalian, 75 tahun orang Palestin dijajah, diusir, dibunuh secara kejam oleh rejim Zionis Israel. Dan kemuncaknya ialah pada baru-baru ini dan sehingga sekarang. Tetapi yang mendukacitakan kita adalah negara kuasa-kuasa besar melelapkan mata, bukan sahaja berdiam diri tetapi memberikan sokongan kepada rejim Israel, Zionis Israel. Maka kita Malaysia di bawah pimpinan yang amat berhormat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mesti membawa suara kita pada malam ini supaya mendesak masyarakat antara bangsa, mendesak bangsa-bangsa bersatu supaya
lakukanlah sesuatu untuk memberhentikan kekejaman yang telah berlaku, yang tidak berperi kemanusiaan, yang menjadi sebagai krisis kemanusiaan. Krisis ini bukan krisis berkenaan dengan agama, saudara-saudara sekalian. Ini adalah merupakan krisis kemanusiaan. Kita ucap tahniahlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyuarakan suara kita Malaysia semasa sidang di Jeddah baru-baru ini. Kita jangan berhenti, saudara-saudara sekalian. Kita jangan berhenti. Malam ini saya bukan datang sebagai Menteri Pertahanan. Malam ini saya datang sebagai timbalan Presiden UMNO dan juga Muhammad bin Haji Hassan menyatakan betapa duka citanya kita, rakyat Malaysia, bahawa kekejaman yang dilakukan oleh Israel amat tidak berperi kemanusiaan. Jadi, alhamdulillah, malam ini dan seterusnya, marilah kita sama-sama pastikan kita bersatu hati supaya kita, rakyat Malaysia yang merdeka, rakyat Malaysia yang hidup dalam keadaan aman damai, memberikan apa jua bantuan dan sokongan yang boleh kita beri kepada rakan-rakan kita di Palestin. Terima kasihlah kepada duta-duta asing yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saudara-saudara sekalian, saya berharap supaya jika ada kita di masjid-masjid tabung-tabung yang diedarkan semasa kita nak ke sembahyang Jumaat ataupun mana-mana jua, marilah kita sama-sama pastikan menderma sedikit sebanyak untuk kita memberikan sedikit bantuan yang ada kepada rakyat Palestin. Kita menunggu supaya pintu Rafah dibuka, supaya bantuan yang nak kita hantar nanti dapat diterima oleh rakyat Palestin. InsyaAllah di atas usaha yang dilakukan oleh kerajaan, yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita minta supaya pihak Mesir membuka pintu Rafah untuk kita menghantar bantuan yang sebanyak mungkin kepada rakyat Palestin. Itu sajalah minta saya, saudara sekalian. Mari kita bersatu hati. Mari kita sama-sama pastikan supaya nasib rakyat Palestin mendapat pembelaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara kebangkitan rakyat Malaysia yang menolak kezaliman dan mempertahankan hak rakyat Palestin. Tanah mereka, harta mereka, marwah mereka. In the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. This constitutes a gross violation of international law. It also poses an insurmountable obstacle to a two-state solution, not to mention the continued killings. There is also flagrant hypocrisy in dealing with the issue of Palestine. The international community must speak up against atrocities committed towards the Palestinians, even as they so vehemently speak out against human rights violations, injustice, and abusive regimes. Harap dapat hadir bersama-sama menjayakan perhimpunan rakyat sebagai dukungan pada perjuangan sah rakyat Palestin. Baiklah hadirin sekalian, untuk pidato kemuncak Himpunan Malaysia Bersama Palestin pada malam ini, anda masih bersemangat lagi? Kita dengan ini mempersilakan hadirin sekalian Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, untuk ucapan kemuncak malam ini. Jika hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pimpinan negara, duta-duta besar dunia Islam, dunia Arab, dan saudara-saudari yang saya kasihi sekalian. Hebat rakyat Malaysia, memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab, kita jauh dari dunia Palestin, kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kerana apa? Kerana kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Dalam masa singkat sudah berhimpun wakil negeri hadir, Deputi Besar. Saya baru sampai tadi dari Kahirah. Sudah dalam sejarah Malaysia, selalunya kita hanya membuat kenyataan dari jauh. Inilah kali pertama melihat kepada semangat denyut nadi anak-anak Malaysia. Saya ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Saya di Riyadh. Selain dari GCC ASEAN, putra Mahkota Perdana Menteri Mohammed bin Salman mengundang saya lawatan sehari untuk mengadakan perbincangan hati ke hati, dan tajuk utama adalah Gaza. Saya beritahu kepada putra Mohammed bin Salman, Arab Saudi harus juga ke depan, pertahankan, dan kami bersama memberi sokongan yang padu supaya ada suara tegas pertahankan hak rakyat Palestin dan kemanusiaan bagi rakyat Gaza. Di Riyadh, saya sempat bincang ringkas dengan Amir Khattar. Kerana Amir Khattar di antara yang tegas mempertahankan hak bumi Palestin. Saya bincang dengan Syekh Muhammad bin Zayed Emirat, menyatakan kami dari jauh, tetapi saudara beritahu biar kita sepakat kali ini dunia Islam jangan kelihatan lesu, mesti bangkit pertahankan hak bumi Palestin. Saya sempat ketemu Raja Bahrain, menyatakan sikap yang sama. Dari Riyadh saya berlepas ke Istanbul, menemui sahabat saya Presiden Recep Tayyip Erdogan. 2 jam dengan dia, bincang teliti apa langkah harus diambil, bagaimana sikap kita bersama, dan juga berdepan dengan Amerika Syarikat dan Eropah yang sama sekali tidak mempedulikan soal kemanusiaan. Bingung kita. Ya, mana dia demokrasi? Mana dia hak asasi? Mana dia kemanusiaan? Apa kemanusiaan itu bagi orang kulit putih dan hamba abdi bagi orang kulit hitam? I was telling them, where is the justice? Where is humanity? Where is democracy?
asking for anything extra. We want the Arabs, the Palestinians, the people of Gaza to be treated as human beings. Nothing more, nothing less. Stop the killing. Give them food, give them medicine, give the babies the right to live. Is that asking too much? Where is the humanity? Where is the United Nations? Where is the international voice to defend what is right? Dari Istanbul, dari meja perbincangan dengan Presiden Erdogan, saya terus ke Kahira, jumpa Presiden Mesir Abdul Fattah Sisi, kerana Mesir punya peranan yang sangat kritik kerana sempadan Rafah di tangan Mesir dan Israel. Saya nak jelaskan, kerana saya lihat sendiri dari keterangan Egyptian National Red Crescent, Saudara Rami, kemudian bincang hati ke hati dengan Presiden Mesir. Dia kata, kalau 200 kontainer dibawa masuk ke Gaza, dia izinkan sekarang juga. Dia tidak mau sempadan itu dijadikan alasan untuk oleh Israel untuk menghambat keluar orang-orang Palestin. Sebab itu dia tegas, buka sekarang ini hanya 20 kontainer satu hari. Yang diperlukan oleh rakyat Gaza 200 kontainer satu hari. Ubat tak cukup, minum susu air bayi tidak cukup, bekalan elektrik terputus, air minum tidak ada. 2023 dan masih manusia bercakap soal tamadun, kemanusiaan, hak asasi, membiarkan manusia kebuluran. Dari itu pendirian, dan saya menyatakan kepada Presiden Mesir, Malaysia ambil keputusan menyokong pendirian Mesir untuk memberi laluan penuh, dan dia kata siapa saja, negara mana saja, dari Turki, dari Arab Saudi, dari Qatar, dari UAE, dari banyak negara-negara lain termasuk Malaysia, hantar dengan kapal terbang, dengan kapal, dengan apa saja, mesti akan terima dan bantu untuk mengirim barang-barang itu masuk ke Gaza. Dari bagi pihak rakyat Malaysia, saya sampaikan penghargaan saya kepada ketua-ketua negara ini. Saudara, tentu ada kesempatan saya jumpa juga Syekhul Azhar. Syekhul Azhar itu seperti sudah tahu, tokoh ulama sunnah wal jamaah yang sangat dihormati oleh dunia Islam. Bincang dan tentunya sangat memprihatin dan menyedihkan bila kita bicara soal Gaza. Baik, apa natijah dari perbincangan ini semua? Saya sangat terharu kerana seperti yang saya sebut, belum berlaku dalam sejarah negara kita di mana wakil negara ini terjun terus di rantau Arab dan jiran Gaza dan untuk bincang dengan tokoh-tokoh itu. Dan saya tambah terkesan. Terima kasih kepada Saudara Zamri, Menteri Luar yang bantu. Bangun sekejap Zamri. Kerana
baik Arab Saudi atau Emirat atau Qatar atau Bahrain atau Mesir dan lebih lagi Turki, semua beri penghormatan yang sangat tinggi kepada Malaysia. Maknanya mereka mengharapkan kita berbuat sesuatu yang lebih. Bukan saja menyerahkan isu ini sebagai isu Arab, tetapi isu Islam dan isu kemanusiaan. Sebab itu saya terima kasih kepada rakan-rakan, bukan saja Pertubuhan Badan Islam dan parti-parti politik Melayu dan Islam, tetapi juga wakil-wakil bukan Islam, ketua-ketua agama bukan Islam yang turut hadir, dan terima kasih banyak. This for a change is Malaysia that the United States of America and Europe must learn. We talk about humanity, we talk about justice, you talk about human rights for the Muslims, for the Hindus, for the Buddhists, for the Christians, and we respect them as they respect us. Baik, kemana kita? Saya bincang dengan Al-Fatah Sisi Mesir, Muhammad bin Salman, Tayyip Erdogan, Muhammad bin Zaid. Kemana kita lepas ini? Caranya, sampaikan maklumat. Apa kita nak harapkan hanya kepada pemimpin Amerika dan pemimpin United Kingdom atau Perancis? Ya, untuk saya wajib sampaikan juga. Tetapi untuk rakyat inilah caranya. Rakyat bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kerana kita yakin. Jangan lupa. Apakah masa depan ini mudah? Tidak mudah. Saya nak anak-anak dan rakyat Malaysia faham. Dia jalan untuk hari-hari esok dan minggu depan dan dua. Tidak ada pemimpin dunia Islam yang beritahu penyelesaian akan mudah. For the benefit of ambassadors, excellencies, in my discussion with all these leaders, including Mahmoud Abbas and Ismail Haniyeh of Hamas, no one, President Sisi, President Erdogan, Prince Muhammad bin Salman, Muhammad bin Zaid, Amir Qatar, no one expect this to be resolved easily. You know why? Israel has become too arrogant with the support of the United States and Europe. Yeah. And when I ask them, you know better, you are in the neighborhood, what is in store? What do I tell my fellow Malaysians? The future, immediate future, is bleak. The possibility of Israel and the army entering Gaza is very strong and possible. Masa depan bagi mereka sangat malam. Kemungkinan tentera Israel akan tetap menceroboh ke Gaza. Kita sebagai orang Islam yakin nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita harus terima kenyataan keadaan sekarang akan lebih parah bagi rakyat Gaza. Kerana keangkuhan kezaliman Israel yang didukung oleh negara barat.
Sebab apa tidak sokong? Sebab warna kulit kita lain, sebab agama kita lain. Tapi di Gaza, di Palestin ada juga agama Kristian. Sebab apa? Sebab kita bukan orang kulit putih. Sebab kita tidak menjadi alat mereka. Tidak ada sebab yang munasabah, saudara. Jadi yang patut saudara-saudara terima bukan berita yang senang daripada saya. Saya menyampaikan dalam perbincangan dengan pemimpin dunia Islam keadaan sangat penting. Dalam beberapa minggu ini akan parah, luka, berdarah, kematian lebih ramai, bayi-bayi akan habis di bawah tangan ganas Israel. Tentera Amerika penuh di Timur Tengah. Tentera Inggris, tentera Perancis bersedia memberi laluan mudah kepada Israel. Saudara, ini yang saya katakan sudah sampai ke tahap gila, tahap kegilaan. It is the level of insanity to allow people to be butchered, babies to be killed, hospitals to be bombed, and schools to be destroyed. This is the height of barbarism in this world. Jadi saudara, kita hanya mampu beri semangat dan kekuatan kepada jiran-jiran kita. Apa juga keputusan, kita runding bersama. Saya tahu setengah-setengah pihak kurang sabar, dia guna isu ini menyerang sana menyerang sini. Saya nak nasihat, keputusan kita buat secara bersama dengan negara-negara Islam, terutama yang sekitar Palestin. Jangan guna isu ini untuk memecah belahkan kita. Belajar dari pengalaman. Masa untuk kita di sini perkuatkan perpaduan kita, pertahankan kebebasan kita, dan angkat martabat negara kita. Dan kita harus sampaikan kepada kawan-kawan kita, baik orang Islam atau orang Cina atau India, Sabah atau Sarawak, isu ini isu bersama. Sampai kepada mereka, mengapa kita suarakan dengan begitu lantang? Kerana orang mati dibunuh, anak-anak kecil dibunuh, wanita dibunuh, rumah dibedil, dimusnahkan, rumah sakit dirobohkan. Mana mungkin kita bicara dengan aman dan tenang? Jadi sebab itu saya tekankan semula, perlu kita cari kaedah. Dan saya telah mulakan suatu hal yang baru dalam sejarah dengan sokongan kawan-kawan kita dalam Jemaah Menteri. Saya dikritik sekarang, mula diserang oleh beberapa kalangan Eropah, Amerika Syarikat, dan tentunya Israel. Dan kita harus waspada. Saya beritahu, selagi saya diberi mandat oleh rakyat, saya tidak terima ugutan itu. Kita lawan tetap. Saya beritahu, don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people in their struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Malaysians was there from the days of Yasser Arafat, struggling for independent Palestine, until today, and we will continue without fear. Don't ever threaten Malaysians. We have our right to express ourselves.
We condemn aggression. Sudah bayangkan, kita marah, Amerika serang dan kecam Rusia kerana menaklukkan sebahagian Ukraine yang dianggap wilayah dia. Rusia dikecam kerana masuk Ukraine. Sebab apa? Salah. Sebab apa? Tawan negeri lain. Sebab apa? Bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi. Israel masuk negeri Arab. Israel langgar Palestin. Hukum apa ini? Ya, ini hukum rimba. It's the law of the jungle. Ya. So, saudara, ini saya nak tekankan. Kerana saya telah menerima banyak teguran, ugutan. Saya sebut, kamu salah pilih orang. Saya tegaskan, Malaysia negara bebas dan merdeka. Dan Malaysia ini akan kekal sebagai negara yang berdaulat, yang akan pertahankan hak, yang akan perjuangkan kebebasan dan kebebasan rakyat Palestin. Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Palestin merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bela-bela sekalian, boleh tak kalau kita semua bangun sebab kita nak ingin membacakan kunut nazilah selepas ini yang berada di atas di sekitar beruang dalam dewan ini. Kita akan membacakan kunut nazilah silakan yang berhormat Jemaah Menteri, tamu-tamu kehormat, kepada OIC Ambassadors. Hadirin sekalian, kita bangun sebab ini adalah penting. Kita bermunajat kepada Allah demi sebuah harapan, demi sebuah kemaslahatan untuk Palestin dan seisi dunia dan umat Islam. Hadirin sekalian yang masih lagi berada di belakang, tepi kanan dan ke depan, kita bangun untuk kunut nazilah yang akan dipimpin oleh Munsyid Malaysia untuk pengharapan dan juga pengabdian, penyerahan dan doa yang terindah kepada Allah SWT demi Palestin yang tercinta. Baik, bersedia hadirin sekalian? Kita bersedia untuk sama-sama membacakan kunut nazilah insya-Allah. Up sikit monitor. Musik please. Kunut nazilah insya-Allah. Sama-sama kita bersama kita. Insya-Allah. وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا آمين يا الله آمين يا الله يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصر
شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلم عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم يا الله يا الله يا الله انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا الله يا الله يا الله Semua sekali takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik, terima kasih Munsyid Malaysia. Allahu Akbar. Sesungguhnya lah, saya masih lagi tersentuh sebenarnya dengan apa yang disuarakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Ketegasan, keikhlasan yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah sesuatu yang mungkin inilah yang akan menjadi panduan dan juga yang akan memberi kekuatan sebenarnya kepada rakyat Malaysia. Tak mengira apa bangsa sekalipun untuk sama-sama terus memberi sokongan dan juga bersimpati dengan nasib yang menimpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, Palestin. Baiklah, masa semakin suntuk sebenarnya. Kita tinggal lebih kurang 5-6 minit saja lagi. Jadi saya beri ruang dan juga peluang kepada Profesor Dr. Muhammad Mizan. Mungkin ingin sampaikan sesuatu di penghujung. Okey, ada 3 poin. Saya cuba cakap dalam masa yang singkat. Yang pertama sekali kat sini kita lihat ketegasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kesungguhan pergi ke banyak negara untuk cuba mendapatkan satu situasi yang benar, tepat dan juga cuba membuat satu solusi. Saya ingat ini satu langkah yang tepat. Ini mempengaruhi juga foreign policy kita dan juga hubungan diplomatik kita dengan negara-negara Asia Barat terutama sekali. Yang kedua, consequences ataupun kesan daripada apa yang telah diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada ketika inilah kita nak lihat macam mana solidariti yang ada di dalam negara ini. Ketika inilah kita harus mengedepikan pahaman politik ataupun asal apa sahajalah sentimen-sentimen, tapi bersatu atas nama kemanusiaan dan juga atas nama keinsanan, atas nama human right. Ini bukan atas sebab mereka tu Islam, tetapi ini atas nama kemanusiaan dan juga apa yang saya sebutkan tadi. Jadi saya seronok sebenarnya kalau tengok ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang ketua-ketua agama Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi inilah sesuatu yang kita nak tengok. Sebab kita ni hidup dalam masyarakat berbilang kaum ni, titik persamaan kita itu adalah atas nama-nama seperti kemanusiaan dan hak asasi dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kita pada ketika ini juga harus bersedia bahawa ancaman-ancaman luar pasti akan masuk, akan berlaku. Saya tak dapat melarikan diri daripada bercakap tentang satu perkara yang kita panggil foreign element. Apabila kita sanggup untuk bertapak ke dalam, orang kata, api yang membara seperti ini, kita juga kena sanggup untuk menghadapi foreign element yang akan masuk dalam negara ini. Mungkin akan cuba untuk melakukan sesuatu yang tujuan akhirnya adalah menukarkan kerajaan ini kepada satu kerajaan yang pro kepada Israel. Itu hakikatnya. So saya yakinlah sebenarnya kita telah bersedia lebih kurang dalam situasi begitu, dan kita juga mempunyai dokongan
Dan saya yakin hubungan kita dengan negara rantau ini, ASEAN sebulat suara atas dasar Palestin. Kita ada Turki di sini yang juga cukup mesra hubungan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. So saya yakin semua ini sebenarnya adalah satu kekuatan yang tidak ada sebelum ini bagi negara ini dan juga negara-negara Islam. Jadi kalau semua ini boleh disinergikan dengan sebaik mungkin, maka dia akan memberikan satu natijah yang baik dan solusi kepada isu yang berlaku. Menarik. Baik, saya juga nak dapat kata-kata terakhir barangkali daripada Profesor Dr. Nazari sendiri, dan kita petik daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukan mudah sebenarnya. Kita tidak boleh menjangkakan satu penyelesaian yang pantas yang menjadi apa yang sedang kita saksikan ketika ini di Gaza itu sendiri. Tetapi apakah Prof. Dr. Nazari merasakan bahawa ketegasan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itulah pendirian negara kita sebenarnya, dan itulah perjuangan yang akan kita teruskan walaupun kita sebuah negara yang kecil, tapi kita ada semangat yang besar, kita ada kekuatan yang luar biasa sebenarnya untuk membantu sahabat-sahabat kita di Palestin, di Gaza khususnya. Jadi alhamdulillah ya, Perdana Menteri telah menunjukkan, PM kita telah menunjukkan sikap yang tegas. Dan dia sebut tentang apa yang berlaku di Ukraine. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku di Ukraine ialah negara-negara barat bukan sahaja menyokong Ukraine menentang Rusia, tetapi telah membekalkan senjata Amerika Syarikat, Eropah dan sebagainya secara terbuka. Tetapi dalam kes Palestin lain cerita. Jadi yang idealnya sepatutnya lah kalaulah negara dunia ini tidak dikawal oleh barat, yang idealnya adalah apabila orang Islam dibunuh dengan begitu kejam, negara Islam yang lain akan membantu dari segi ketenteraan lah. Itu yang ideal kan. Memberi senjata dan sebagainya. Malangnya ini tidak berlaku kerana negara dunia dikawal oleh barat. Seterusnya sepatutnya negara Islam yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel kena putuskan hubungan diplomatik dengan Israel sekarang juga. Ini termasuk negara Turki, Rusia, Jordan, Mesir dan beberapa negara lain sekarang ini, UAE dah ada, Bahrain dan sebagainya yang saya jangkakan mungkin wallahu alam PM telah memberitahu kepada mereka ini keadaan yang tidak sepatutnya berlaku. Kena putuskan hubungan. Dan juga kena bagi negara Islam juga, insya-Allah Malaysia patutnya juga memberi satu message kepada Amerika Syarikat bahawa apa yang berlaku di mana Amerika Syarikat memberi bantuan senjata kepada Israel untuk terus membunuh warga Palestin ini tidak boleh diterima. Dan saya harapkan Malaysia akan memberi message ini kepada mereka secara tegas. Sebagai contoh, umpamanya next bulan depan ada APEC meeting di San Francisco oleh Amerika Syarikat. Kalau boleh Perdana Menteri kita kata sama tak mau pergi selagi mereka membantu kesalahan Israel. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Nazari. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Mizan kerana sudi bersama kami di siaran khas Malaysia bersama Palestin. Dan Allahu Akbar, kita hanyalah boleh berdoa semoga Tuhan makbulkan doa-doa seluruh rakyat Malaysia, seluruh dunia sebenarnya. Sudah cukup-cukuplah kekejaman yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin, terutamanya di Gaza itu. Dan sesungguhnya lah kita mengharapkan bahawa jalan penyelesaian akan tercipta dan akhirnya akan pulih semula kehidupan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di program khas Malaysia bersama Palestin ini. Dan kami juga di Bernama TV ini mengambil kesempatan ini untuk mendoakan kesejahteraan rakyat Gaza di Palestin. Allahu Akbar. Kita jumpa lagi.